Okey. Boleh dengar semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Okey. Suara dah makin matang. Itu aja suara robot. Apa aja lah. Okey, kita tengok pada reka bentuk perniagaan. Okey. Terus saya dah ni. Kita dah sampai sebab 8.40 kan. Okey, merupakan instrumen penting dalam pemasaran produk. Maksud dia yang ini kebanyakannya kita akan buat pemasaran macam Nazran tu lah yang saya kata marketing kan. Iklan. Okey, pengiklanan boleh dilakukan melalui pelbagai seperti media elektronik, media cetak atau media sosial. Okey, yang ini. Okey, dalam reka bentuk perniagaan iklan ini sangat penting. Contoh, kita tengok YouTube ya. YouTube dah. Okey, kamu nak tengok iklan mana dulu? Ras? Mana-mana, cikgu. Mana-mana dulu. Contoh iklan apa paling best yang kamu rasa yang terkesan pada kamu? Kelas? McDonald, Yesus cikgu. saya, cikgu. Iklan McDonald. Yusuf Tayo. Abai. Sama juga dengan Yusuf Tayo. Kelas sebelah pun Yusuf Tayo. Ini bu. Okay, which one? McDonald lah, cikgu. Selera pula. Iyalah, yang mana? Mana? BTS. Yang tengah famous sekarang ni, dok. Betul. Okay, jap. Jap. Okay. Okay, jap. Ini kamu tak dengar, betul? Tak dengar, jap. Jap. Ini saya kena stop sharing dulu. Jap tau. Jap. Kita kena stop sharing. Jap. Oh, dia tak boleh dekat macam ni. Jap. Kat sini, dia bukan dekat sini. Dia dekat, aduh. Bentar. Dekat tab. Dia dekat tab. Okay. Ni. Iklan. Dia akan jadi macam ni tau. Iklan MACD. Right. Kita tengok. Betapa powernya iklan MACD ni dengan BTS. Okay. Dengar? Yeah, we're here. Dengar tak? For the BTS. Dengar. Okay. A drink Dengar and juga. fries. Good. Chicken McNuggets. And one more thing. Two more things. Sweet chili sauce. And cage. Get the BTS meal at McDonald's. Okay, kelas. Kelas. Cikgu, yang last dia cakap love core tu. Lo? Love core tu. Core tu. Yang last sekali. Oh, Kan tak biasa- jelas. Tak jelas ke? Bukan. Semua pelik. Love core tu. Biasanya fikir saya tak ingat lah apa MACD dia cakap tu. Tapi last dia cakap love core tu. Ada kot. Nanti you cuba you ulang nanti. Okay, kelas. Apa yang kamu tertarik pada iklan ni sebenarnya? Lighting, cikgu. Lighting. Lagi sekali. Here we are, BTS. We're on the set for our McDonald's commercial. Lagi kita tengok. That's right, we love McDonald's so much and are so excited to share this with you. We can't wait for you to try it. Okay. So maksud dia menggunakan, kalau kita tengok reka bentuk ni yang pemasaran ni, dia menggunakan penyanyi terkenal ya, betul ya? Ini betul ya? Ya, cikgu. Kan? Let's stop sharing jap. Okay, penyanyi terkenal. Jap. Dia menggunakan penyanyi terkenal untuk
melariskan burger BTS tu. Betul? Kelas? Kelas? Betul cikgu. Ya, Ah. mesti. Ini yang jadi seram tu. Apa? Bercakap sorang-sorang dekat ke ni. Yo. Orang, sabar je lah. Apa yang penting dalam pengiklanan tadi? Model. Model. Lagi? Bagus. Lagi? Produk. Produk. Bagus. Lagi? Kamu dah nampak dah tu. Satu lagi. Model. Maksud dia tukar kemudian produknya. Lagi satu? Yang apa yang penting dalam iklan tu? Makanan. Produk lah Nazran. Itu produk tu maksud dia. Yang Dennis cakap tu. Yang kamu rasa satu lagi penting. Kalau kamu nak promote macam Nazran punya minyak wangi tu kan. Apa penting? Apa yang Maklumat. Yes, maklumat. Good. Begitu. Boleh faham. Boleh cikgu. Bagus. 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 Okey, sekejap tau. Kamu nampak gambar saya ke gambar ni? Gambar apa? Alah, masih gambar saya. Sekejap, saya stop Gambar sharing. apa cikgu? Yap, nak ni yang kita nak belajar ni lah. Ni, yap. Coming up. Tak tahu. Processing window. Lambat tu. Ni. Yap. Tak tahu. Okay, saya pin yang ini. Okay, nampak yang nota ni, bukan buku teks tu? Kelas? Nampak cikgu. Okay, Nampak cikgu. good. Good. Sekejap ya. Alright. Ini yang kita belajar. Okay, pengiklanan yang kreatif. Okay, itu yang kita kata apa BTS segala bagai tu. Apa? Yusuf Tayyuf. Siapa lagi yang menguap dalam tu? Okay, dalam ni kita hanya buat dua saja. Menyatakan maksud pemasaran dan menerangkan reka bentuk, peranan reka bentuk dalam pemasaran. Okay, dua untuk hari ini dulu. Okay, dua sahaja untuk hari ini dia. So dekat sini kita akan mula, kamu tengok reka bentuk beg sandang macam-macam dan sekarang semakin moden. Okay, dan semakin edgy kita panggil. Okay, kamu nampak ada lagi dah masuk ke? Semua dah admit masuk ke? Okay. Mana tadi? Ya. Okay. Ni kan bag-bagnya tengok semakin cantik ya. Semakin ke depan, semakin moden. Okay. Dan setiap reka bentuk ni ada keistimewaan dan dia ada function. Okay. Function follow form ataupun form follow function. Okay. Ini ada dua ni lah. Alright. Itu penting ya, form follow function atau function follow form. Right, ini maksud pemasaran. Ini rasanya Nazran akan lebih bagus kot Nazran. Ni aktiviti perniagaan yang menyalurkan perkhidmatan kepada pengeluar daripada pengeluar kepada pengguna. Salur barang perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Okey, itu. Dua tu je. Yang Kotler ni ini sebagai kalau kamu berminat untuk mengambil pengurusan perniagaan semasa ambil ijazah ataupun diploma, inilah dia. Okey. Semua kami dah ajar dekat sini. Philip Kotler. Right. Contoh daripada proton ni pengeluar kemudian kepada pengguna. Proton pengeluar pengguna. Kita yang menggunakan kerana jenama proton. Okay, so ini kamu dah faham ya, aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Aktiviti perniagaan macam Nazran ada apa nama minyak wangi Nazran hari tu? Nazran? Ya cikgu, ya. Ya, apa nama minyak wangi hari tu? Wow. Nazran like sikit cikgu tadi dia cakap. Okay. Macam mana kau nak Nazran nak promote? Saya nak tanya. Nak promote suatu barang. How you promote? Nazran. Mulut kena manis. Mulut kena manis. Okay. Akif. Akif dah. Ada. Akif,
Macam mana you nak promote you punya you punya produk? How? Okay, kalau saya nak promote saya punya produk, first mestilah buat iklan. Lepas tu kita buat macam tagline. Tagline macam contoh kan, kalau makanan, kalau makan sekali, makan sekali mesti termimpi-mimpi. Macam tu lah. Jadi kalau saya pakai sekali nak lagi. Buat tagline macam tu. Oh, kau tengok Nazran pakai sekali sembur lagi. Sebab tak cukup. Tagline yang sangat bagus. Akil? Akil? Hilang. Ya, go. Akil. Akil. Tadi Muhammad Akil Fikri. Betul Akil Fikri betul ya? Okay, Akil. Betul. How you promote your punya produk? Akil, Cara penyampaian. cara penyampaian. Apa? Dengan buat iklan yang menarik. Ya, iklan yang menarik. Apa yang kamu akan guna iklan tu? Iklan tu iklan yang macam mana kamu kata dia menarik? Dengan macam mana? Adakah kamu akan memilih Nazran sebagai model? Adakah kamu akan pilih BTS untuk melariskan dia? Adakah kamu akan memilih selebriti terkenal untuk mengiklankan produk kamu? Gunakan selebriti yang terkenal. Siapakah selebriti tersebut? Apa? Aduh, sabar je. Takif? 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 Danish? Danish Hakimi? Danish Hakimi? Aduh, hilang juga. Ini yang tak best. Bila kita tangkap macam Cikgu, ni. Cikgu biasanya Takif dia biasanya in call message. Dia pakai message je. Oh ya. Oh, jap tengok. Ya cikgu. Oh, okey. Mic tak buka ke? Mic tak boleh buka ke macam mana ni? Mereka ni. Akif dengan Danish Hakimi. Saya dah baca message kamu. Tak ada. Wise tak masuk Panggil Aiman Wafi je tu. Oh, Aiman Wafi. Mana Aiman Wafi? Ya. Aiman Wafi. Mana ada Aiman Wafi? Ada. Okey. Aiman Wafi. Ya, cikgu. Okey, macam mana kamu nak nak promote produk kamu? Kamu sebagai pengeluar nak pergi kepada pengguna. Macam mana kamu nak promote produk kamu? Aiman Wafi? Sekejap, tengok. Apa-apa cara je? Yalah, cara lah. Apa-apa cara. Buat iklan. Yalah, betul lah iklan. Iklan yang bagaimana? Media sosial ke? Atau iklan setakat poster ke? Macam tadi BTS dia melalui media sosial. Okay? Maksud dia akan buat penggambaran, everything. Poster. Kita tak nampak lagi poster dia. Sebab kita nampak yang burger BTS sahaja. Tapi tak nampak muka diorang. Kan? Tahu saya lah. So Aiman, cara macam mana Aiman Wafi? Dia pelbagaikan ejen dia je. Oh lah, Imran. Bagus punya backup lah. Sabar je lah. Aduh. Kamu pakai ejen.
Macam mana kau nak promote supaya ejen tu tahu ada produk kamu? Kewujudan produk kamu tu, macam mana ejen nak promote? Macam mana kamu nak panggil ejen juga? Imran, kau jawab bagi pihak Aiman Wafi tu. Saya dah bagi soalan keempat tu. How? Kerah dia cikgu, tak payah bayar. Kau nak kerah macam mana? Aiman macam nak ni Imran ni Danish nak kerah klien. Mana boleh. Ugut dia cikgu, ugut. Danish. Cikgu, saya tahu. Okay. Kebanyakan produk ni kan di kalangan contoh macam si A ni buat, si A ni mesti ada adik-beradik, mesti ada saudara mara. Kemungkinan dia akan kenalkan produk tu dekat saudara mara dia dulu. Jadinya saudara mara dia akan menjadi ejen dia dan nanti saudara mara dia akan memperluaskan dia punya jualan. Lepas tu nanti boleh tarik orang luar jadi ejen. Macam tu lebih kurang macam tu lah. Sebab Bagus. dia produk ni dia seorang, lepas tu akan berkembang. Jadinya takkan dalam keluarga tu, takkan dia tak ada adik-beradik, takkan dia tak ada saudara mara. Mesti ada. Mesti dia akan kenalkan produk dia dekat saudara mara dia dulu, dekat adik-beradik dia dulu. Lepas tu nanti akan bertambah ejen. Itu saya rasa lah. Bagus. Bukan rasa, memang itulah cara dia. Salah satu cara. Bagus Danish Imran membantu, Akif juga, Hakimi juga membantu. Bagus. Aiman Wafi, kamu kena belanja dia lah, Aiman Wafi. Kan? Cikgu, kalau nak tambah sikit cikgu. Okay, apa dia? Okay. Kalau saya kan cikgu, kalau kita nak promosikan sesuatu barang tu, first kita kena tengok apa yang tengah trending sekarang ni cikgu. Apa yang orang minat sangat sekarang. Bagus. Sebab kalau kita punya produk ni tak maju, macam mana kita nak panggil ejen? Kan? Itu first. Bagus. Jadi first saya akan cari selebriti yang terkenal. Macam Akil cakap tadi, contohnya dia nak ambil pelakon-pelakon yang tengah panas sekarang ni kan. Contoh. Sekarang ni saya akan ambil contoh seperti Nabila Razali. Contoh saya akan ambil dia untuk jadikan model kepada produk saya. Okey. Yang saya Nazran? maklumat ringkas ni. Jadi para pengguna ni dia akan lebih faham lah dengan apa yang saya nak promosikan dekat diorang. So, daripada apa yang saya promosikan tadi, daripada model, daripada maklumat yang ringkas, maka terhasillah pula kepada ejen-ejen pula. Daripada promosi tadi, bila produk tu dah maju, maka datanglah pula ejennya. Itulah saya ungkapkan semuanya cikgu. See, a very good marketing bersama-sama juga dengan tadi Akif. Kamu ni banyak sangat Akif. Akif tadi pun bagus, Danish Imran pun bagus. Itu yang cikgu nak tengok kamu. Dan kamu dah nampak, pemasaran itu sangat penting dalam mempromosikan produk kamu. Betul? Betul Betul cikgu. Okay, kita teruskan. Good. Okay, next, kejap. Kita teruskan dengan ni. Sekejap. Cikgu kena ni lah. Dia kena tukar-tukar ni. Sekejap dah. Right, sekejap. Okay. Now nak kena pinkan ni. Nak kena pin jap. Tada. Alright. Teruskan. Okay, jap. Bagus tadi. Sangat bagus. Cikgu bangga dengan kamu. Okay, dalam aktiviti pemasaran. Boleh nampak tak? Kelas? Boleh cikgu. Boleh. Boleh cikgu. Bagus. Dalam aktiviti pemasaran daripada pengeluar kepada pengguna, maksud dia minyak wangi kita tadi yang kita bincangkan yang produk kamu. Ada yang keperluan, ada yang kehendak. Betul? Kan? Okay, bagi saya contoh keperluan. Keperluan apa cikgu? Keperluan pengguna. Keperluan asas pengguna. Apa? Kalau kamu dalam hidup kamu, apa keperluan kamu? Dia kualiti cikgu. Okey. Selain daripada tu, bagus. Selain daripada tu. Okey, cikgu bagi hints. Dia ada 3. Makanan,
Makanan ialah keperluan. Lagi? Yang betul-betul perlu dalam hidup kamu. Tempat tidur. Tempat tidur tu maksudnya tempat tinggal. Bagus, bagus. Good, good, good. Good. Lagi satu lagi? Pakaian. Pakaian. Good. Itu ialah keperluan. Tanpa pakaian, aku tak tahu. Cikgu rasa semua orang berjalan bogel kan. So maksud dia keperluan. Dan kehendak. Okey, apa contoh kehendak? Contoh saya bagi tahu, bagi saya satu contoh, satu je yang kamu faham. Kehendak. Dan dia bukan keperluan pun. Bagi saya satu contoh kehendak. Gadget. Gadget. Bagus. Good. Sebab itu ialah kehendak kamu yang dia tidak begitu penting pun dan tidak mempengaruhi pun dalam hidup kamu. Betul? Okay. So Betul ke? macam kamu kita buat hari itu minyak wangi. Okay. Itu keperluan atau kehendak? Kehendak. Bagus. Okay. Bila ada kehendak, maksudnya mesti ada permintaan. Betul? Okay. Minyak wangi Nazran, Akif semua. Itu semua mesti ada permintaan minyak wangi. Bila ada permintaan, jadi kita mula buat produk. Okay. Produk-produk tu kita menambah baik, jadi mesra pengguna, segala-gala bagai. Okay. Kemudian ada dalam produk tu mesti ada nilai. Sebab kalau tak macam mana kita nak jual kan? Sebab dia ada permintaan. Jadi produk minyak wangi kamu itu bernilai. Okay. Lepas itu, okay, pertukaran ini maksudnya antara pengeluar dengan pengguna. Okay. Pengeluar macam minyak wangi siapa hari tu? Siapa nak sebut minyak wangi dia? Cepat. Jadi si Imran je. Oh, hilang tagging hari tu. Apa Shresh? Apa nama? Hilang tagging. Kes. Tak mana tak ada. Anyalah kamu. Shresh, apa nama dia tadi? Kan? Tu. Jadi maksudnya kamu sebagai pengeluar dan kamu penggunanya, kamilah yang sebagai pembeli. Okey, jadi berlaku urus niaga di situ dan apabila ada permintaan dia, ada produknya, jadi dia akan ada wujudlah pasaran. Okey, macam yang Akif terangkan, seperti Danish Imran terangkan, seperti Nazran terangkan. Wujud pemasaran. Maksudnya ada ejen-ejen, itu adalah pemasaran dia. Okey, boleh faham setakat ini? Boleh cikgu. Boleh. Okey, kita mula contoh ini hanya panduan saja supaya kamu boleh faham tahu. Pengeluar. Okey, Proton. Macam kita buat minyak wangi lah kan. Tapi kalau dalam Proton dia ada gudang dia. Nak simpan kereta dulu. Sebab mesti ada permintaan kan. Permintaan, jadi katalah barang-barang itu disimpan di dalam gudang. Setelah lengkap. Okey, dah siap dipasang semua everything. Kita ada kilang dekat mana Tanjung Malim kah lebih kurang. Okey. Jadi Tanjung Malim, jadi maksud dia disimpan dalam gudang, mesti ada permintaan, berapa jumlahnya, okey. Lepas itu bila dah ada jumlah, okey baru diedarkan kepada pengguna dan pengguna secara inilah yang ini kemudian pengguna yang membeli produk untuk kegiatan seharian atau kegiatan perniagaan seperti taksi atau sewa belilah, lebih kurang macam itulah. So ini adalah ni. But in the way itu, dalam proses itu ini promosi. Okey, promosi, aktiviti pengiklanan, promosi jualan langsung dan publicity untuk supaya wujudnya permintaan itu. Itu yang penting ya. Bila ada promosi, wujud tahu permintaan tu. Okey. Alright. Sini peranan reka bentuk dalam pemasaran dia ada 3, memenuhi, ini yang penting, memenuhi kehendak dan keperluan pengguna, merupakan saluran komunikasi, mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Macam tadi kita tengok tadi BTS, betul? McDonald itu dah ada. Sebelum kamu lahir pun McDonald itu dah ada. Okey, dia hanya sebagai kehendak pengguna saja. Okey, dalam kehendak pengguna tadi yang masa kita lihat tadi, fungsi produk makanan McD. Sama macam minyak wangi kamu, fungsi produk apa? Mengharumkan lah kan. Takkan kita nak membusukkan pula kan. Okay. Kemudian reka bentuk produk yang kamu present dengan saya macam-macam reka bentuk dia. Okay, yang majoritinya 4 segi lah kan. Yang kita cakap ada elemen reka bentuk dengan prinsip reka bentuk. Okay. Kemudian kekuatan dan kelemahan produk, kamu kena kaji juga. Okay, kelemahan pada minyak wangi kamu, tetapi kita lebih kepada kekuatan lah pada bau. Masa hari itu kita punya kekuatan lebih kepada bau. Saya nampak lebih kepada yang lembut-lembut begitu. Betul kan? Kurang berminat untuk yang strong. Mungkin ada 1-2 sahaja. Tapi majoriti saya tengok banyak kepada yang lembut. Okay? Kerana nilai produk tu bergantung kepada pemasaran.
kadang-kadang kalau kamu jual itu di antara kawan-kawan kamu, okey, perlukah kamu jual produk kamu tu RM300? Kelas? Tak perlu. Tak perlulah kan? Mahal lah. Tak je. Kan? Tak kan? Apatah lagi kalau jumlah liternya hanya dalam 30 liter, kita jual mungkin dalam RM10, no, RM15. Mengikut pendapatan di persekitaran. Kalau kamu jual di sekolah, jadi ikut pendapatan apa ni, ialah kemampuan kawan-kawan kamu. Tidak mungkin kamu nak jual 100, kan? Okay, trend. Trend pada hari itu macam siapa kata di Nazran, ikut trend. Siapa lagi tarik nafas tu? Okay, ikut trend waktu tu. Kalau trend waktu itu iklan banyak menggunakan selebriti, guna selebriti. Kalau trend waktu itu banyak menggunakan kartun, guna kartun. Okay. Nombor 2, merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Ini, pengenalan diri kepada produk. How you launch your product. Macam mana you nak soft launchingkan produk you. Tadi saya tertarik kawan kamu kata guna selebriti. Ya, sebab dia ada nama. Macam Nabila Razali tadi siapa kata Nazran ada bagi contoh. Ya, dia ada nama. So dia akan launchkan launch tu maksud dia mempromosikan atau memperkenalkan produk tu lah. Okay. Kemudian mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk, rangkaian produk perkongsian teknologi dan rakan perniagaan. Okey, rangkaian perkongsian teknologi dan produk, kita tengok MACD. Benda itu yang sebab MACD ni franchise. Setiap daerah atau setiap negeri tu ada MACD. Tapi rasanya sama. Okey, rasanya sama. Sebab itu dia dirahsiakan. Okey, yang resepi-resepi itu kebanyakannya dirahsiakan. Okey. Kemudian rakan strategi perniagaan sebab dia franchise lah. Kalau kamu perasan McD, Pizza Hut dengan KFC satu bumbung. Dia ada apa? Ada syarikat besar dia di Malaysia yang kontrol untuk franchise ni. Contoh Akif Akimi Holdings. Di bawah dia anak syarikat. Okey. MACD, franchise lah. MACD dia juga nak jadi salah satu franchise. Perasan tak Smithmart pun setiap tu ada. Betul? Setiap daerah. Kan? Betul je. Macam tu kan? Kan? Setiap daerah. So sebab tu kalau nak kaya, bukalah franchise. Kalau ada duit lah. Okay, kalau ada duit, bukalah franchise. Sekejap kita tunggu je. Siapa tadi? Kenapa? UWISE tadi? Cikgu tadi ada yang nak masuk je. Oh ya, suruh dia masuk balik dulu jap. Sebab saya kena ni balik. Masuk balik? Masuk balik boleh? Suruh dia masuk balik? Mana tadi UWISE? Kesian dia. Tak nampak. Tak nampak perkataan dia. Apa? Cikgu, wifi rumah saya problem. Okey, faham. Kejap tahu. Faham, wifi faham. Okey. Wifi UWISE tak apa. Nanti WhatsApp je dengan kawan kamu. Saya tak ada masalah, saya okey je. Okey, sebab kelas tetap tu diteruskan sebab 8.40 kamu ada kelas. Dah 8.40. Tengok tak sedar dah. Okey, setakat ni ada masalah? Ada soalan? Tak ada cikgu. Semua faham. Bagus. Sekejap, saya nak print screen kehadiran kamu. Kepap. Tujuh satu, kemudian print screen. Maaf cikgu. UWISE, sabar je lah. Kamu. Danish Imran bantu saya ambil kehadiran online sekarang. Termasuk UWISE tu. Danish. Okey, jap. Cek dekat ni. Screenshot je cikgu. Bukan screenshot pun boleh. Dekat ni, dekat yang gambar ada 2 orang tu pun kamu boleh cek dekat situ pun boleh. Boleh tak? Okey. UWISE dah okey dah line kamu? Gambar 2 orang. Cikgu. Cikgu okey yang dah? untuk petang ni, yang guru muda agama Islam pun dua-dua saya boleh join Google Meet sebab guru muda agama Islam punya Google Meet tu pun sekejap je.
Ya. Saya join RBT ni sekali pertama. Bagus. Dia beritahu Ustazah semua. Good. Sebab dia mula pukul 4 kan? Ha. Ah. Sebab ayat cikgu apa, Ustaz K, dia buat sana Google Meet saja. Google Meet guru muda. Ingatkan taklimat dekat. Ingatkan kamu ada kelas terus pada pukul 4 tu. Tengok, oh mungkin dia punya taklimat kot. So tak apa, kita faham. Saja. Okay. Siapa lagi yang jadi guru muda nanti minggu depan lagi? Akan minggu depan? Tak ada Putra. Tak ada. Minggu depan tak tahu tapi saya minggu ni lah pendidikan Islam. Bagus Akif. Go. Nanti saya nak masuk, saya nak tengok. Tapi apa yang saya post tu, boleh faham tak dia punya cara guru muda tu? Tak berapa faham cikgu. Okey, tak apalah. Tak berapa faham. Tak berapa faham. Okey, tak apa. Nanti dalam Google Meet guru muda masing-masing. Maksud saya macam ni tau. Nantilah bantu saya sekali ya. Macam ni. Setiap kelas dia ada Google Meet dia. Okey, hanya untuk saya RBT untuk saya kata ketua kelas apa? Ketua kelas saya siapa? Golden ke cikgu? Khaldun. Ahmad Zafran. Okey. Nazran. Ahmad Zafran. Mana dia? Tak ada. Okey, Ahmad Zafran. Ada. Ahmad Zafran dia akan sediakan Google Meet kelas. Dia jadi host. Untuk RBT dia jadi host. Okey, dalam Google bila dia dah bagi link dengan Cikgu Som, okey, kami akan standby dekat situ je kan. Jadi at the same time si Uwais tengah buat pembentangan dengan kelas-kelas macam kita buat sekarang ni. Pembentangan, Uwais akan buat pembentangan, si Nazran akan buat pembentangan mengikut masa. Lepas Putra, nanti Putri akan begitu. Tengok tajuk mechanical tu. Tengok yang saya dah tetapkan tajuk tu dengan masa dia. Okey, maksud dia Putra akan mula UI 9:45 sampai 10:15. Itu turn Putra, lepas itu sambung Putri. Betul? Ikut tajuk. Betul? Okey. Jadi ya. Lepas itu sampai 2 dalam masa itu okey, pengetua atau mana-mana barisan pentadbir akan masuk link yang ketua kelas bagi. Kami akan masuk. Jadi kalau nampak tiba-tiba tu Tuan Haji Saharudin tu masuk, dia tengah memantau lah tu. Boleh faham? Faham. Itu maksud dia. Pantau online. Pantau online. Tapi link hanya diberi oleh satu saja, ketua kelas. Sebab tu saya perlukan ketua kelas nanti petang karang. Dia ketua kelas, ketua batch dengan guru muda supaya dia faham peranan dia. Macam tu. Faham? Setiap kelas kena buat macam tu ke? Ya, saja masa dia saya ada 5 Google Meet. 5 link. ASK, Batuta, Khaldun, RBT, Rush RBT, Sina RBT dan Zuh RBT. Tapi hanya ketua kelas saja yang buat link tu. Saya tak mau orang-orang lain. Maksudnya kami akan masuk sebab jadi kita mudah masuk. Memang akan banyak link nanti. Pendidikan Islam pun sama. Saya fikir begitu. Begitu juga ke Uwais, pendidikan Islam? Tak pasti. Sebab saya tak beritahu apa-apa pun. Lagipun Akif tu yang ketua guru muda agama Islam untuk minggu ni saya rasa. Akif? Ya, Ustazah Hai cikgu Macam mana kamu punya? Saya punya apa? Untuk guru muda. Untuk guru muda. Tak dapat. Pembahagian kelas dah beritahu. Cuma tajuk berbentang belum lagi. Nak bincang petang ni. Cara dia? Masa saya rasa pendidikan Islam 8. Orang cara. Cara kaedah pembentangan. Kaedah pembentangan kamu. Ingat masa tadi dia terdengar masa. Kaedah pembentangan. Kalau apa yang saya cadangkan, faham. Kalau kaedah pembentangan kan terbahagi dia mengikut guru muda masing-masing. Setiap kelas tu mengikut guru muda, dia cara present dia tersendiri.
Tak, maksud dia pakai Google Meet, link Google Meet lah. Guru muda yang sediakan Google Meet dia. Okay, kita faham. Okay. So maksud dia banyak link dia tu. Banyak gila. You ada berapa guru muda Pai? Akif? Yeah. Berapa orang guru muda? 11 tak silap. Ada 11 link maksud dia macam tu. Tak ada lah. Kan terbahagi setiap kelas. Okay. Dan kalau batutah 2 orang. Jadi salah seorang je lah bagi link tu. Okay, sama. Faham. Terus dia sama macam RBT. Sama. Okay. Bagus. Jadi kita akan jumpa nanti Nazran dengan Uwais untuk ni untuk guru muda RBT. Memang betul ada guru muda yang sebelum tu RBT ada, tapi dia lambat tau. Dia dah lambat post. Cikgu kamu lambat post. Saya tak mau dah lambat sebab saya dah rancang. Benda tu saya dah rancang sebab bukan tingkatan 3, tingkatan 2 pun kita nak pantau, tingkatan 1 pun kita nak pantau. Sebab tu saya jalan dulu. Dia begitu. Jangan salah faham. Yang memang dah sedia ada guru muda RBT, tak apa. Bagi saya okey je. Dia boleh bantu saja. Tak ada masalah. Sebab tu iklan tu macam tu. Buat yang terbaik tau. Ya. Jangan bagi malu kelas. Boleh cikgu, insyaAllah. Okay. Sama dengan Akif. Walaupun Pai jaga nama kelas 3 Kaldun tu. Ya. Boleh cikgu. Uwais ke cikgu? Uwais jaga Pai. Okay, nanti ketua kelas mesti ada dalam tu tau. Siapa? Jangan sampai dia hilang je. Okay. Dan nombor 2, last kali bantu saya. Izzuddin ni dia okey ke? Dia tak pernah masuk rasanya. Semua senyap. Klik. Aku jadi seram. Okay lah, tak Dia apa. memang macam tu je Izzuddin tu. Tak pastilah macam mana. Lagi pun tak pernah bagi tahu pun masalah dia. Maybe lain ke apa dia tak pernah share kat kita orang. Dia memang jenis yang jarang share kita orang. Faham. Tak apa. Okay, kelas kamu ada kelas lepas ni apa? Apa mata pelajaran lepas saya? Baru nak check. Aduh. Okay, nanti guys pesankan dengan ketua kelas datang saya punya meeting tau nanti untuk Google Meet taklimat. Boleh cikgu. Okay, kita jumpa lagi Nazran sekali semua. Okay guys. Janish, saya nak senarai nama nanti. Okay, thank you kelas. So boleh left. Thank you. Terima kasih cikgu. Thank you. Terima kasih semua. Bye. Okay. Bye. Okay, left. Akil Iman, Takif Haikal, Akil Iman, sila keluar. Akil.